Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini setepatnya 25 Mac 2022 Jumaat malam 1 ada sebuah kuliah oleh Ustaz Wadi Anwar yang poster ataupun iklan kuliah tersebut telah tersebar di media sosial beberapa hari sebelum itu. Jadi saya pun turut menontonnya kerana nak tahu apa yang bakal disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar. Tajuk kuliahnya ialah Bahaya Wahabi. Sudah tentu kita nak tahu apa bahaya Wahabi kan? Okey, jadi saya pun menontonnya dan bagi tuan-tuan yang terlepas kapal terbang, tak tahu apa kuliah tersebut, saya ada bagi link rakaman pautannya ya di bahagian description. Okey, di mana description sila exit video ini, tab pada tajuk. Saya ada bagi video tersebut daripada laman Facebook ya Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan ya. Okey, jadi dalam video tersebut Ustaz Wadi Anwar menerangkan tentang bahaya Wahabi, tetapi pada minit ke-18 itu beliau membandingkan antara Wahabi dengan Syiah. Dan apabila perbandingan tersebut saya terkejut. Okey, saya terkejut, saya tonton yang live terkejut. Kemudian saya tonton balik yang rakaman, biar benar kan? Okey, apa yang menyebabkan saya terkejut? Yang ini pada minit 18.14, minit ke-18, saat yang ke-14, di mana Ustaz Wadi Anwar berkata, kalau Syiah senang untuk dibezakan dengan kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Syiah mudah dibezakan maksudnya kerana kita guna Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibban. Syiah tak guna kitab-kitab ni. Okay? Kemudian Ustaz Wadi tekankan lagi, Syiah dia tidak menggunakan langsung kitab-kitab hadis tersebut. Quran yang sama tetapi kitab hadis yang terus berbeza. Tuan-tuan, kenyataan ini sangat memeranjatkan saya sebab saya ini adalah salah seorang juga yang mengkaji tentang Syiah. Bahkan Alhamdulillah saya telah menulis 4 buah buku ataupun satu buku lah, satu judul, tetapi 4 siri tentang Syiah. Saya telah menulis tentang mereka, tentang dalil-dalil dan penghujahan mereka, dan dalil yang mereka gunakan bukan saja daripada Al-Quran yang sama dengan kita, akan tapi walau bagaimanapun namun begitu dengan hadis-hadis daripada kitab hadis kita. Maknanya kitab hadis yang disebut tadi tu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, Ibnu Hibban dan lain-lainnya. Okey? Dan ini kita kata bukannya yang buat-buat saja ya, sebab saya teringat dulu tahun 90-an, Alhamdulillah ketika itu Malaysia Airlines ada membuat penerbangan ke Beirut. Ketika itu Malaysia Airlines ada buat beberapa penerbangan ke destinasi Timur Tengah seperti Kairo, seperti Jeddah, seperti Dubai, Beirut, dan kadang-kala ada penerbangan sewa khas apabila ada pelancong ya, kalau musim sama panas di sana, mereka datang ke Malaysia untuk bercuti, dan ada penerbangan sewa khas ke Kuwait, ke Riyadh dan beberapa destinasi Timur Tengah yang lain. Jadi apabila saya yang membuat penerbangan itu, masa yang ada di sana antara lain saya manfaatkan untuk mencari kitab-kitab. Jadi di destinasi-destinasi ini kitab-kitab Ahli Sunnah senang dicari, kitab-kitab Syiah sukar dicari kecuali di Beirut. Kalau di Beirut senang cari, masjid Syiah pun ada banyak di situ, dan kita boleh kenal apabila nak masuk masjid, berhampiran pintu utama ataupun pintu masuk masjid tu ada satu kotak di mana diletakkan batu-batu. Batu tu untuk kita orang yang Syiah tu ambil. Bila mana mereka sujud di atas batu tersebut. Jadi bila nak masuk, ini masjid Syiah, dia keluar. Pergi masjid lain, Syiah keluar. Tak ada batu, ni masjid Sunni. Begitu ya. Jadi Alhamdulillah saya telah membeli kitab-kitab Syiah. Beberapa kali penerbangan ke Beirut, setiap kali ke sana saya cari kitab-kitab Syiah. Okey, saya mengkaji dan memang mereka menggunakan hadis-hadis daripada sumber rujukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan Alhamdulillah daripada kitab-kitab tersebut, saya telah mengambil hujah-hujah mereka yang paling kuat, hujah-hujah mereka yang paling solid, hujah-hujah mereka yang paling masyhur.
Kalau jumpa Syiah, mesti mereka akan berhujah dengan ayat tersebut. Kalau jumpa Syiah, mesti mereka akan berhujah dengan hadis-hadis tersebut. Kalau jumpa Syiah, mereka pasti akan berhujah dengan kisah sejarah tersebut. Dan saya telah menulis buku yang judulnya Jawapan Ahlus Sunnah kepada Syiah Rafidah dalam Persoalan Khalifah. Ya, buku pertama tentang sejarah Syiah. Okey, bagaimana mereka muncul, kenapa silsilah yang mereka ambil tu hanya daripada Husain, bukan daripada Hasan, kan? Kemudiannya cara-cara asas dalam mereka berhujah, itu buku pertama. Buku kedua pula tentang ayat-ayat Quran. Okey, 5 ke 6 saja yang saya kemukakan yang lazim dikemukakan oleh Syiah, dan terhadap ayat tersebut ada juga hadis yang menjelaskan ayat tersebut, dan hadis ini daripada sumber rujukan Ahli Sunnah sendiri, di mana hadis itu memperhujahkan ataupun mereka menggunakannya sebagai hujah untuk membenarkan Ali sebagai khalifah, untuk membenarkan Ahlul Bait, ya. Buku kedua. Buku ketiga tentang hadis-hadis saja yang mereka gunakan sebagai dalil, yang mereka gunakan sebagai hujah, seperti hadis Ghadir, seperti hadis As-Saqalain, seperti hadis 12 khalifah, hadis Manzilah, hadis Safinah, hadis Dar, hadis Madinatul Ilmi, ya. Kalau ada rakan Syiah yang menonton, mesti dia kenal hadis-hadis ni. Siapa yang mengkaji tentang Syiah pasti dia kenal, ya. Itu buku ketiga. Buku keempat pula ialah tentang sejarah para sahabat ataupun kedudukan para sahabat, dan juga jawapan kepada Syiah yang mengkritik para sahabat. Sebab Syiah ini mengkritik para sahabat sebagai kononnya mengkhianati wasiat Rasulullah, tidak amanah. Ada juga yang mereka terus mencela, mengkritik, maki hamun, kafirkan ke apa ke, kecuali beberapa sahaja. Jadi buku keempat ini tentang para sahabat, ya. Buku keempat ni juga, sebelum saya lupa, asalnya dalam bahasa Arab. Saya terjemahkan, saya minta rakan saya terjemahkan, kemudian saya tambah beberapa penjelasan lanjut di bahagian nota kaki. Jadi asalnya bukan buku saya, tetapi buku terjemahan yang kemudian saya tambah lagi penjelasan di bahagian nota kaki. Jadi ada 4 siri. Okey, sila dijemput baca, dijemput kaji. Mana sekali lagi nak dapatkan? Boleh baca secara percuma. Exit video ni, tab pada tajuk, ada saya bagi 4 link kepada semua 4 buku tersebut. Jadi, sekali lagi, itulah yang saya terkejut dan hairan, bagaimana seorang ustaz yang masyhur boleh tak kenal dengan Syiah. Boleh tak kenal dengan apakah dalil, apakah hujah. Ini dalil tau, bukan lagi cara mereka berhujah dengan dalil tersebut. Okey, boleh pula berkata tidak menggunakan langsung, padahal mereka menggunakan kitab-kitab mereka, kitab-kitab ahli sunnah kita sebagai dalil, dan mereka berhujah ke atasnya. Dan kalau kita tak tahu, kita akan mudah terpersona, terpengaruh dengan hujah-hujah mereka itu, ya. Ini yang pertama. Yang keduanya, kalau Syiah yang kita kata jelas kan, jelas gitu tu, jelas seperti matahari yang terik yang di atas kepala tanpa awan. Sekarang ni malam lah sebab saya di London kan, kebetulan pakai t-shirt pun London. Okey, saya di hotel sekarang ni. Kalau yang Syiah pun tak kenal, macam mana pula nak kenal dengan Wahabi yang dituduh-tuduh Wahabi dengan sekian-sekian tuduhan, dengan sekian-sekian kritikan tu kan. Bahkan tentang Wahabi ni sendiri, Ustaz Wadi dalam video yang sama, dia kata Wahabi ni lebih seni ataupun nipis. Saya tak berapa faham apa maksud Ustaz Wadi di sini. Okey, mungkin lebih halus ke penghujahannya ke apa ke. Jadi kalau Syiah yang jelas macam tu pun tak kenal, tak tahu dalil dan hujah mereka, bagaimana mereka berhujah, bagaimana pula dengan Wahabi yang seni, yang nipis ni? Okey, jadi menimbulkan persoalan, ya, menimbulkan persoalan bila dikritik-kritik Wahabi tu. Siapalah Wahabi tu kan? Faham betul ke dengan Wahabi tu yang dikritik tu kan? Ke sekadar mendengar hearsay, sekadar mendengar orang-orang cakap lalu dikritik. Okey, bahkan mungkin juga tentang Asy'ariyah pun tidak begitu dikenali. Selepas ini saya akan buat satu lagi video, insya-Allah, di mana saya akan bertanya kepada Ustaz Wadi Anwar tentang Asy'ariyah. Okey, lepas ni insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, itu sedikit, ya, tentang Syiah. Jadi berhati-hati dengan Syiah. Mereka menggunakan dalil-dalil daripada Al-Quran kita, daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam kita. Okay, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Tirmizi,
Yang kalau kita, dia orang bagi hadis, yang orang bagi nombor, kita buka Sunan Tirmizi, tengok nombor tu memang ada hadis. Kan, memang ada hadis tu. Okey. Dan kita pula macam, macam mana ni? Kan, okey. Jadi, ayuh kita mengenali hujah mereka, mengenali dalil mereka, supaya kalau mereka datang berhujah dengan kita, kita sudah prepare siap-siap. Ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang mereka jadikan hujah, kisah-kisah sejarah yang mereka jadikan hujah, yang paling masyhur, yang paling power, saya telah himpun dan letak dalam buku itu. Apabila anda berjumpa dengan Syiah, garanti mereka akan berhujah dengan hujah yang sama itu, ya. Jadi sila tonton dan sila kaji. Ayuh kita mengkaji tentang mereka supaya apabila kita terjumpa mereka, kan, manalah tahu tengah naik flight tiba-tiba pundak penumpang sebelah tu tanya pula, "Bro, do you know this hadis in Sahih Muslim?" Kan kita pun, dia pun boleh buka, tunjuk kita pun, ya ke? Kan? Okey, sehingga sini saja dulu. Kita jumpa lagi pula tentang soalan saya kepada Ustaz Wadi, ya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.